Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 dari KQB1 akan membentangkan kajian kumpulan kami iaitu tentang kesan negatif hedonism terhadap gaya hidup mahasiswa dan mahasiswi universiti masa kini. Pembentangan ini meliputi pengenalan latar belakang kajian, objektif kajian, skop kajian, salutan literatur, kaedah kajian, analisis dapatan kajian, soalan kajian serta kesimpulan. Yang pertama ialah pengenalan. Hedonisme ialah suatu keburukan yang mengutamakan keseronokan melampaui batas dan mengamalkan gaya hidup sosial dengan berhibur dan terlibat dalam pelbagai aktiviti negatif. Contohnya, seks, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Seterusnya, latar belakang kajian. Hedonisme menjadi tajuk perbincangan utama kerana kesan yang diberikan aliran pemikiran ini menjadi keterbatasan kepada pembangunan sasiah siswazah di Malaysia. Kesan negatif seperti kesejahteraan dan kemakmuran negara terjejas, statistik jenayah meningkat, sikap boros dan bermewah akan terus menular dan merosakkan mahasiswa dan mahasiswi sekiranya tidak dibendung. Objektif kajian dilakukan adalah untuk yang pertama, menerangkan definisi, latar belakang serta konsep pemikiran semasa gaya hidup masa kini berdasarkan konsep hedonism. Dan objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang membawa kepada pengaruh hedonism dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi universiti pada masa kini. Dan objektif yang terakhir ialah untuk mengenal pasti kesan hedonism terhadap gaya hidup mahasiswa dan mahasiswi universiti pada masa kini. Seterusnya, kita beralih kepada skop kajian. Skop kajian menjerumus kepada kesan negatif hedonism terhadap gaya hidup mahasiswa dan mahasiswi universiti di Malaysia pada masa kini. Skop kajian ini tertumpu kepada semua golongan mahasiswa dan mahasiswi yang berumur 18 tahun sehingga 31 tahun ke atas yang diambil secara rawak. Selain itu, jurnal juga digunakan sebagai rujukan dalam mencari maklumat tambahan. Dan skop kajian ini juga tertumpu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hedonism serta kesan negatif hedonism terhadap gaya hidup pelajar di Institut Pengajian Tinggi iaitu IPT. Dalam persidangan antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan kali ke-7 yang dijalankan pada tahun 2022, terdapat sebuah kajian yang bertajuk Pengaruh Budaya Hedonism kepada Golongan Generasi Muda pada Era Zaman Sekarang. Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa faktor berlakunya budaya hedonism. Faktor pertama yang boleh menyebabkan berlakunya budaya hedonism dalam kalangan generasi muda adalah faktor sikap ingin tahu individu itu sendiri. Konflik dalam rumah tangga dan kurang pengawasan ibu bapa juga boleh menyebabkan pengaruh budaya hedonism semakin berleluasa. Seterusnya, pengaruh media sosial yang sangat memain peranan dalam gaya hidup masyarakat hari ini juga menjadi faktor berlakunya budaya hedonism. Kemudian, budaya ini juga boleh berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, dengan terbinanya pusat hiburan yang semakin banyak di seluruh pelosok negara, ini sekaligus menjadikan pengaruh pusat hiburan sebagai satu titik mula kepada budaya hedonism. Dan akhir sekali, faktor kepada berlakunya budaya hedonism adalah cabaran hawa nafsu. Seterusnya, kesan negatif hedonism ialah kegagalan individu dalam bidang akademik. Kajian yang didapati oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pada tahun 2010, kegagalan individu dalam bidang akademik mempunyai hubungan yang signifikan dalam gaya hidup mereka. Selain itu, keruntuhan nilai-nilai dan moral dalam diri, keruntuhan nilai-nilai dan moral yang baik dalam kalangan diri. Anak muda tidak lagi segan silu dan bercumbuan serta berpelukan di halayak ramai. Menurut Haslinda pada tahun 2016, jenis-jenis gejala sosial yang dilakukan oleh remaja adalah penyalahgunaan dadah, ponteng sekolah, merempit, menyamun, salah laku seksual, derhaka kepada orang tua dan banyak lagi jenayah yang mereka lakukan. Negatif hedonism yang seterusnya, keruntuhan jati diri dan nilai-nilai agama. Generasi muda pada masa kini lupa akan matlamat hidup yang sebenar sehingga membawa ke arah kehancuran nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Yang terakhir, peningkatan jenayah sosial.
Statistik jenayah sosial dalam kalangan remaja dan belia akan meningkat. Golongan yang terpengaruh dengan materialisme mengajak manusia memberi keutamaan kepada dunia dan tujuan dalam kehidupan. Seterusnya, kita beralih kepada reka bentuk kajian. Kajian ini menganalisis tinjauan dengan menggunakan kaedah kuantitatif, di mana data responden terdiri daripada pelajaran Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan juga pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Data responden ini dipungut melalui platform Google Form. Data dan maklumat yang diperolehi kemudiannya digunakan bagi melengkapkan objektif kajian. Tujuan tinjauan ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang membawa kepada pengaruh hedonisme serta mengenal pasti kesan-kesan negatif terhadap gaya hidup mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini. Baiklah, seterusnya instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan satu proses pengumpulan keseluruhan data kajian. Instrumen kajian yang telah digunakan untuk memperoleh data kajian berbentuk kuantitatif melalui soal selidik. Set soalan disampaikan dalam bentuk bahasa yang mudah dan penyampaian soalan yang turut jelas untuk difahami. Manakala, sampel kajian pula dijadikan sebagai satu sumber informasi untuk pengumpulan data yang diperlukan. Sampel yang dipilih perlulah amat bersesuaian dengan soalan kajian yang disediakan. Seterusnya, bahagian soalan kajian. Rata-rata responden sangat mengetahui mengenai pengaruh hedonisme. Responden juga berpendapat definisi hedonisme merupakan pegangan hidup yang mementingkan keseronokan. Ratusan bagi definisi ini merupakan 78% bersamaan 39 orang. Responden juga sangat bersetuju bahawa pihak yang bertanggungjawab menangani terhadap masalah hedonisme ini merupakan diri sendiri. Perkara ini dipersetujui 32 orang responden bersamaan dengan 64%. Seterusnya, bahagian soalan kajian. Rata-rata responden sangat mengetahui mengenai pengaruh hedonisme. Responden juga berpendapat definisi hedonisme merupakan pegangan hidup yang mementingkan keseronokan. Ratusan bagi definisi ini merupakan 78% bersamaan 39 orang. Responden juga sangat bersetuju bahawa pihak yang bertanggungjawab menangani terhadap masalah hedonisme ini merupakan diri sendiri. Perkara ini dipersetujui 32 orang responden bersamaan dengan 64%. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hedonisme dalam gaya hidup mahasiswa dan mahasiswa masa kini. Berdasarkan faktor-faktor yang telah kami nyatakan dalam kajian, majoriti responden memberi jawapan yang positif dan bersetuju dengan faktor-faktor dalam kajian kami ini, di mana mereka sedar dan yakin bahawa faktor-faktor ini jelas berlaku dalam kehidupan mahasiswa dan mahasiswi ini kerana faktor-faktor yang kami berikan adalah berkait rapat dengan kehidupan mahasiswa dan mahasiswi ini seperti pengaruh rakan sebaya. Dan faktor yang paling ramai dipersetujui oleh responden adalah anak muda terikut dengan perasaan hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan zaman muda, di mana jelas bahawa anak muda iaitu mahasiswa dan mahasiswi lebih mengutamakan hawa nafsu mereka daripada fikiran, akal fikiran dalam membuat sebuah keputusan, dan mereka lebih cenderung berhibur untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Berdasarkan kesan-kesan budaya hedonisme setelah diberikan kenyataan soalan tentang kesan berikut, kajian mendapati majoriti berpendapat bahawa sangat setuju dapat meruntuhkan nilai-nilai dan moral dalam diri merupakan kesan yang paling efektif jika budaya hedonisme ini dilahirkan. Seramai 34 daripada 60 orang responden yang mengatakan sangat setuju bagi kesan kenyataan tersebut. Hal ini kerana semua mengetahui bahawa mempunyai sikap yang baik dalam diri seorang amatlah penting. Seterusnya, terdapat juga kesan lain yang disebabkan oleh budaya hedonisme. Contohnya, sikap boros dan bermewah, meningkatkan statistik jenayah sosial dalam kalangan remaja dan belia. Generasi muda pada zaman kini akan lupa maklumat hidup sebenar, individu semakin malas, kesejahteraan dan kemakmuran akan tergugat. Masing-masing kurang daripada 30 responden yang mengatakan ianya kesan budaya hedonisme. Namun begitu,
kesan-kesan yang ditunjukkan juga merupakan kesan yang paling efektif bagi budaya hedonism ini menular. Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahawa hasil dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan dan adalah selari jika dibandingkan dengan kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas, iaitu jika melihat kepada faktor-faktor yang menyumbang ke arah budaya hedonism dan kesan-kesan budaya hedonism terhadap gaya hidup mahasiswa masa kini. Selain itu, kadar pengetahuan responden yang meluas berkaitan hedonism turut memberi pengaruh yang baik terhadap hasil dapatan kajian ini. Seterusnya, berdasarkan kajian, antara implikasi yang dapat dinyatakan ialah dapat memberi kesedaran tentang budaya hedonism dan pengaruhnya kepada mahasiswa dan mahasiswi universiti awam maupun swasta pada masa kini. Hal ini kerana isu hedonism merupakan antara isu hangat yang sering diperkatakan dalam kalangan mereka. Untuk cadangan penambahbaikan kajian, antara yang dapat kami nyatakan ialah dengan menambah jumlah bilangan responden. Hal ini kerana dalam kajian ini, kami menggunakan hanya 50 orang responden untuk mendapatkan data. Namun untuk pengkaji yang akan mengkaji tentang isu hedonism ini mungkin boleh menggunakan 80 hingga 100 responden untuk mendapatkan data yang lebih terperinci. Seterusnya yang kedua, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, iaitu tidak hanya tertumpu kepada pelajar universiti sahaja, namun boleh melibatkan semua lapisan masyarakat, tidak mengira umur maupun tahap pelajaran.